saya nak sikit nak tersentuh supaya YB Adli ni memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama golongan yang mungkin tak tahu sedikit tentang politik, iaitu golput. Golput ni adalah golongan putih. Golongan putih ni yang dia kata dia pergi ke pilihan raya, dia dah mengundi orang ni, dan seperti dia kata undi orang yang dia undi tu tak ini kajian dan sebagainya, apa yang inspirasi dia tak dapat. Golongan putih ni bagaimana kita nak dia kata lepas ni kami tak mau pergi pilihan raya dah. Apa kami pergi pilihan raya? Sebabnya tu menyebabkan dia orang mudah lompat dan sebagainya. Ini menyebabkan satu bagi saya demokrasi yang terakis dalam negara kita. So sedikit daripada YB Adli dan teruskan dengan menutup dengan ucapan khususnya. Silakan. Kalau kita lihat melalui apa yang disebut sebagai golput itu, golongan putih itu, sebenarnya dia punca dari pada sistem yang gagal. Sebab itu kalau kita lihat demokrasi ini cukup penting kepada negara kita sebenarnya. Kerana bila kita membentuk sistem demokrasi ini, itu adalah keyakinan rakyat dalam menentukan kepimpinan mereka sebenarnya. Hilang keyakinan ini, kerana kalau mereka hilang dengan keyakinan kepada sistem, mereka akan menjadi apa yang disebut sebagai golongan putih itu. Mereka sudah tidak mengendahkan apa yang berlaku dalam negara. Apatah lagi kita bimbang bahawa mereka mengambil jalan-jalan selain daripada demokrasi. Ini sebenarnya yang harus kita lihat. Sebab itu kita mesti membetulkan sistem itu. Kalau berlaku kebincangan, kalau berlaku kekurangan, kita harus melakukan penambahbaikan kepada sama ada dalam aspek undang-undang ataupun dalam aspek nilai itu sendiri. Sebab saya melihat bahawa yang penting dalam konteks kita, apa yang berlaku dalam negara kita hari ini adalah aspek nilai sendiri. Bagaimana masyarakat melihat nilai ahli politik itu dalam menentukan masa depan negara mereka. Itu kadang-kadang saya tertanya-tanya juga kerajaan yang saya pimpin itu, Pakatan Harapan itu, persoalan yang saya tanya, kenapa kerajaan ini nak dijatuhkan? Apa masalahnya? Apa kelemahannya, apa kekurangannya, jadi itu persoalannya. Dan kalau kita boleh melihat itu semua, dan ini harus dijawab sebenarnya, dikemukakan kepada rakyat. Apakah kita buat ini, sebab macam saya sebut tadi, pencapaian Pakatan Harapan di Melaka itu satu pencapaian yang cukup baik sebenarnya. Ia didokong oleh aspirasi manifesto kita, didokong oleh dan didokong oleh jentera kerajaan itu sendiri, sehingga kita boleh, saya mengambil contoh beberapa perkara, sehingga kita boleh bertemu rakyat setiap minggu, kita boleh bertemu, dan apa sahaja masalah rakyat itu boleh dikemukakan kepada kita. Dan kita telah perbaiki, contohnya kalau dulu bantuan Jabatan Kebajikan masyarakat perlu ke pusat-pusat khidmat untuk dapatkan bantuan, sekarang ini mereka duduk di rumah dan bantuan diberi mereka di rumah melalui saja, mereka tak akan disusahkan. Dan begitulah juga dengan bantuan-bantuan kebajikan. Sebab itu kalau kita lihat, begitulah juga dengan pendidikan dan keselamatan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Itu sebab saya fikir bahawa secara keseluruhannya kita harus melihat bahawa politik ini bukan sekadar kita melihat angka itu, tetapi kita harus juga melihat bahawa sebenarnya perjuangan Pakatan Harapan itu adalah berasal kepada politik nilai itu sendiri. Kerana kita harus melihat bukan sahaja kita boleh membina satu kelompok dan terus berkuasa tanpa kita melihat bahawa nilai-nilai persahabatan kita, nilai-nilai perjanjian kita. Saya ambil satu contoh, ini kritikan saya lah kepada Perdana Menteri sendiri. Kalau dia boleh memberi janji dengan kawan-kawan dia, macam mana penilaian masyarakat antarabangsa dengan janji kepada Malaysia itu sendiri? Kalau apa nilai tanda tangan dia kalau dia boleh mengkhianati janji kepada rakan-rakan dia sendiri. Jadi inilah nilainya. Bagaimana masyarakat antarabangsa melihat kita dari sudut nilai. Dan inilah sebenarnya politik kita. Dan sebab itu dia akan terkesan bukan sahaja kepada, macam saya sebut tadi, bukan kepada ikan yang kita beli, bukan kepada pendidikan, tetapi impak yang paling buruk adalah kepada negara kita sendiri. Sebab itu saya fikir untuk masa depan kita harus lebih banyak memberikan pendidikan politik, dan dalam masa yang sama kita harus berusaha, semua orang harus berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat itu. Terima kasih. Sedikit ucapan daripada
YB Adli kepada semua masyarakat Malaysia dan negeri Melaka? Sedikit ucapan selamat raya ke apa ke? Jadi saya Okay, 1 minute. kita tahu bulan Syawal ini, kita di Malaysia ini biasanya raya sebulan jadi tidak saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun kita dengan norma baru ini, saya peringatkan juga kita jangan lupa cuci tangan kita, jangan lupa kita lakukan penjarakan, dan dalam masa yang sama jangan lupa kita jaga kesihatan kita kerana masa depan kita banyak bergantung kepada peribadi dan kesihatan kita supaya kita kekal sihat dan boleh terus membangun dan memajukan negeri dan juga negara kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Azmirul dan juga terima kasih kepada Datuk Seri Mukhris